Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Terima kasih. Selamat petang Nur Hayati Ramli. Untuk first yang komen. Kalau anda boleh dengar, cuba komen dulu, boleh dengar dengan jelas ke tidak. Komen dulu, boleh nampak dengan jelas ke tidak. Saya nampak macam cuaca hari ini nampak macam bagus. So hopefully kita punya line okey lah daripada awal sampai habis. Rina Grace, selamat petang. Apa khabar semua? Sihat ke tidak? Jadi sebelum saya teruskan dengan sebuah topik petang ni, saya cuma nak pesan kalau sekiranya anda mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami keputusan bekalan makanan, mana tahu kan, tolong bagi tahu, tolong SMS, WhatsApp kawan-kawan, siapa-siapa yang dapat bantulah. Ada WhatsApp masuk, yang mana yang nak dapatkan bantuan makanan, tolong bagi tahu. Sebab akan ada juga orang yang akan bantu. Kalau sekiranya anda boleh membantu, anda offerkan diri anda. Saya ada ternampak satu apps yang baru, kitajaga.co tu kan, kitajaga.co. Ada kita punya rakyat Malaysia yang prihatin daripada Semenanjung, dia buat dekat situ. Kalau anda perlukan bantuan, anda boleh letak dekat situ, atau anda mahu berikan bantuan pun anda boleh letak dekat situ. So itu apps anda boleh download, sangat bagus. Okey. Terima kasih Rina George. Petang. Jaimah, waalaikumsalam, selamat petang. Okey. Petang ni kita sambung. Sebenarnya saya nak buat tajuk ni kemarin. Tapi disebabkan hari first day tu kan, kita cerita pasal kolesterol baik dengan kolesterol jahat kan. So hari ni kita cerita pasal lemak pula. Untuk secara umum, makanan yang kita makan tu dia terdiri daripada beberapa komponen besar. Yang pertama, komponen karbohidrat. Yang kedua, komponen protein. Ini macam sekolah rendah punya lah. Yang ketiga, komponen lemak. Karbohidrat, protein, lemak. Yang keempat, mineral, vitamin semualah. Okey. Sayuran, serat semua dekat situ. Jadi hari ni kita nak bincang pasal lemak ni, lemak dan minyak ni. Rupa-rupanya makanan yang kita makan, lemak yang kita makan ni sebenarnya dia terbahagi kepada dua. Ada lemak yang bagus, ada lemak yang tak bagus. Ada lemak yang baik, ada lemak yang tak baik. Secara umum ini secara umum. Sebab bila kita kaji lebih mendalam, rupanya isu lemak ni dia bukan hanya berhenti setakat lemak baik dengan lemak tak baik. Sebab kenapa dinamakan lemak baik dengan lemak tak baik? Secara asasnya lemak yang tak baik ni akan meninggikan paras LDL kolesterol. Kalau ingat hari Isnin tu saya ada cerita pasal kolesterol kan. Okey. Lemak yang tak baik ni dia akan meninggikan paras LDL kolesterol kita dalam badan, dan lemak yang baik ni sebenarnya akan meninggikan paras HDL, lemak yang baik, kolesterol yang baik di dalam badan. Itu je secara umum. Jadi bila kita tahu apakah lemak-lemak yang baik dan apakah lemak-lemak yang tak baik, barulah kita boleh pilih kita punya makanan, barulah boleh kita adjust kita punya diet, kita punya menu. Kalau sekiranya anda ibu bapa atau orang yang mementingkan anda punya kesihatan makanan anda di rumah, penyedia makanan, so anda boleh pilih daripada lemak yang baik dengan lemak yang tak baik ni untuk dijadikan juadah. Juadah menu pada anda pada hari itu. Emily Jimmy, selamat petang. Erna Swinel, terima kasih. Tolong like, tolong love, tolong share pasal isu ni, sebab ramai orang tak tahu. Dia bila cakap makan lemak aje, asal yang berminyak je semua adalah lemak yang tak bagus. Sebenarnya badan kita perlukan lemak. Yang mana di dalam badan lemak ni adalah free fatty acid. Sebab dia digunakan untuk kita punya rehabilitation, kita punya tisu, digunakan untuk hormon kan. Jadi ini adalah fungsi lemak dalam badan, dan lemak juga lapisan lemak yang ada pada badan kita ni akan menjadi sebagai penebat haba. Jadi ini semua adalah penting. Cuma kita tak nak
Lemak-lemak yang tak baik ni terlampau tinggi dalam badan. Sebab apa? Bila lemak tak baik tinggi dalam badan, so kolesterol pun boleh naik. So secara umumnya saya akan tunjukkan kepada anda satu. Wilson, selamat petang. Makin semboi ya. Terima kasih Wilson. Pandai je you memuji saya ni. Waalaikumsalam. Ada juga yang komen daripada kita punya group, wellness group. Terima kasih sebab nama awak tak keluar. Tapi tak apa, terima kasih. Okey, saya share. Secara umumnya, apakah beza antara lemak tak baik, lemak tak sihat dengan lemak sihat? Okey. Inilah dia perbezaan dia. Mana tadi tu? Ini kah? Kejap. Ni lah ni, yang ini. Okey. Yang ini untuk mereka yang nak kurangkan berat badan, ini adalah bagus. Kalau anda boleh tahu apakah lemak yang bagus untuk diri anda, maksudnya dengan lemak yang tak bagus untuk diri anda, jadi anda boleh pilih makanan anda supaya cari lemak yang bagus untuk tujuan mengurangkan berat badan. Okay? Sebab bila lemak tu tak bagus dalam badan, dia akan mudah jadi mendap menjadi tisu-tisu adipose. Kalau katakan you punya kalori terlebih kan, badan kita akan tukar jadi triglyceride untuk masuk ke dalam simpanan kita di dalam lapisan lemak di kulit. So good fat versus bad fat. Lemak yang baik berlawan dengan lemak yang tak baik untuk weight loss, dia bilang. Okay, we need at least 10% of calories to come from fat. Maksud dia cakap 10% daripada kalori kita, contoh kalau macam kita punya kalori satu hari, lebih kurang untuk lelaki lah, lebih kurang 2,500 kalori kan sehari. So 10%, maksudnya 250 kalori tu adalah berunsurkan lemak. Okay. Sebab apa? Dia akan provide essential fatty acid, dia akan asid lemak, dia akan salah satu sumber asid lemak yang bagus, dan dia boleh mendeliver, boleh membawa fat soluble vitamin yang larut lemak, source of energizing fuel untuk kita punya tenaga, dan untuk buatkan kita punya skin soft, dia bilang. Untuk lembutkan skin, untuk kita punya kulit. So kalau untuk lemak dia ada dua. Unsaturated fat, maksudnya lemak yang tidak tepu. Yang tidak tepu ni ialah lemak yang bagus lah. Berlawan dengan lemak tepu. Lemak tepu. Ni tak tepu, ini tepu. Kalau yang tak tepu ni selalunya adalah lemak yang berasal dari minyak yang mana di dalam suhu bilik dia berbentuk cecair. Selalunya texture is usually oil lah. Jadi minyak dia dalam bentuk cecair pada suhu bilik, dan selalunya kita jumpa dalam plant products. Plant products maksudnya daripada produk-produk tumbuhan, minyak daripada produk tumbuhan, minyak kacang kan, minyak zaitun begitu. So kenapa dia bagus untuk kita? Sebab it causes higher level of HDL, jadi high density lipoprotein, good cholesterol levels in the body. Nampak? Dia akan, lemak tak tepu ni akan meningkatkan kita punya HDL level, kita punya high density lipoprotein, iaitu good cholesterol level in the body. Contohnya olive, avocado, peanuts. Okay. Eat this often but in small amount. Makan ni selalu tapi dengan amount yang sikit lah. Tetapi berbanding dengan saturated fat, yang ini saturated fat ni lah fat ataupun lemak yang tidak baik lah. Yang tidak baik kat sini bad fat kan dia bilang solid at room temperature. Dia adalah pepejal pada suhu bilik. Selalunya kita nampak pada lemak-lemak haiwan lah, lemak-lemak haiwan macam lemak ayam kan, lemak kambing, lemak kerbau, lemak lembu, pork. Itu adalah solid at room temperature dan dia senang mengeras, freeze easily. Usually found in animal products. Selalunya kita jumpa pada produk-produk haiwan lah, produk haiwan. And some tropical plants and soils, oils adalah beberapa minyak juga, termasuk minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Okay. Kenapa dia bad for us? Kenapa dia tidak bagus untuk kita? Sebab dia meningkatkan kita punya LDL ataupun low density lipoprotein, bad cholesterol in the blood, in the body. Dia akan meningkatkan kita punya LDL ataupun kolesterol tak baik dalam badan. Sebagai contohnya beef, lamb, butter. Jadi yang ini kena reduce.
Okey, jadi bila anda dah tahu dia punya perbezaan dia ni, adalah lebih mudah untuk kita pilih makanan. Untuk kita pilih makanan mana yang sesuai. Mana yang sesuai, okey. Untuk makanan yang mempunyai lemak tak tepu yang tinggi. Lemak tak tepu yang tinggi maksudnya makanan tu baguslah. Bagus untuk kita punya darah. Sebab apa? Lemak yang tak tepu ni dia akan mengurangkan risiko untuk kita kena sakit jantung. Okey. Remove dulu. Okey, lemak yang tepu maksudnya lemak yang daripada haiwan ni, binatang ni. Lemak-lemak, especially kalau contoh anda makan sup tulang, sup ekor kan, ada banyak dalam waktu dia panas kita tak nampak lemak tu sangat, tapi bila dah sejuk room temperature kita nampak lemak tu timbul di atas kita punya sup. So itu adalah lemak yang tak baik lah. Jadi itu lemak tepu yang mana kalau kita minum terlampau banyak, makan terlampau banyak, dia boleh menyebabkan kita punya kolesterol tak baik meningkat, lalu meninggikan kita punya risiko untuk kena cardiovascular disease ataupun penyakit kardiovaskular lah. Faizi Hasnol, Waalaikumsalam. Kolesterol mempengaruhi lemak dalam darah ke? Kolesterol mempengaruhi lemak dalam, tak, dia lemak dalam darah mempengaruhi kolesterol. Saya rasa dia terbalik. Lemak dalam darah yang mempengaruhi kolesterol kita. Lagi banyak lemak yang kita makan, lagi tinggi kolesterol di dalam badan, bergantung kepada apa lemak yang kita makan. Cuma itulah, dalam makanan kita kadang-kadang ada lemak tepu dan ada lemak tak tepu pada masa yang sama. Cuma kita kena balancekan. Ini yang penting, kita kena balance. Lemak tak tepu kena jauh lebih tinggi daripada lemak tepu, supaya bila dia masuk di dalam badan kita absorb lemak yang ada dalam usus kita tu untuk masuk dalam darah. Dia akan mempengaruhi kita punya level of kolesterol dalam badan, iaitu sama ada kolesterol yang baik ataupun kolesterol yang tak baik. Kalau lemak tak tepu banyak dalam badan, kolesterol baik kita boleh meningkat. Tapi kalau lemak tepu sangat banyak kita makan, banyak sangat sup kambing, sup ekor, maka kita punya LDL boleh meningkat dengan tinggi dalam badan. Contoh makanan yang menghasilkan lemak yang baik ialah makanan-makanan daripada sumber tumbuhan. Sekejap, saya ada gambar tadi tu. Mana tu gambar? Gambar tentang makanan-makanan yang bagus untuk saturated fat dengan unsaturated fat. Unsaturated fat ni dia terbagi kepada dua, mono dengan poly. Yang itu tak payah tahulah, sebab yang itu dia selalunya bergantung kepada rantaian fat pada rantaian asid lemak pada lemak tersebut. Okey. So ini adalah unsaturated fat in the diet. Okey, ini adalah contoh-contoh unsaturated fat lah. Nuts, kekacang, vegetable oil ataupun plant oil, lemak sayur-sayuran, minyak sayur-sayuran, minyak kacang kan, ikan, beberapa jenis ikan macam tuna, ikan sardin yang mengandungi omega 3. Omega 3 ialah sejenis polyunsaturated fatty acid. Dia adalah lemak tak tepu omega 3, itu pun bagus. Olive, zaitun, avocado. Okey, itu adalah contoh-contoh fatty fish, corn oil, minyak jagung, minyak soyabin, minyak zaitun, minyak kacang. Yang ini adalah contoh-contoh makanan yang menghasilkan lemak yang baik. Apa lagi satu? Next, saturated and unsaturated fat. So yang ini pun saya boleh share juga. Sekejap, saya stop yang ini dulu dan kita akan share satu lagi untuk memudahkan anda pilih anda punya makanan. Bila nak sediakan makanan tu, kita boleh pilih apakah lemak yang bagus, apa yang lemak tak bagus. Ini adalah penting untuk mereka yang ada ahli keluarga yang ada masalah sakit jantung ataupun stroke, ataupun yang ada masalah kardiovaskular lah, kardiovaskular. Jadi yang ini mungkin adalah pilihan yang anda ada. Sekejap, saya kasih besar sikit, kalau tadi awak tak nampak ni. Ini boleh nampak, cuma kalau dia kecil kita tak boleh nampak. Brief tab. Ni nampak.
Saturated fat versus unsaturated fat. Saya ulang balik. Okay, saturated fat. Fat yang tidak bagus lah. Yang mana berasal daripada daging-daging, butter ataupun dairy products. Produk tenusu mengandungi saturated fat ataupun lemak tepu. Lemak tepu ni tak bagus untuk dalam jumlah yang banyak. Sepatutnya dia sedikit saja, less than 10%. Solid at room temperature, maksudnya dia dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Increase cell levels of bad cholesterol, low density lipoprotein. Jadi low density lipoprotein ni boleh mengclog arteries, boleh menyebabkan arteri kita. Berbanding dengan unsaturated fat ataupun lemak tak tepu. Selalunya daripada vegetable oil, iaitu minyak sayur-sayuran. Liquid at room temperature. Jadi kalau minyak tu dalam suhu bilik, dia dalam bentuk cecair, maka itu adalah fat yang unsaturated. Increase levels of good cholesterol, iaitu high density lipoprotein ataupun HDL lah. Di HDL ni dia berfungsi untuk bawa kolesterol yang berlebihan daripada kita punya darah untuk balik ke hati, supaya dia akan boleh diproses untuk sama ada dimasukkan balik ke dalam badan ataupun dicernakan. Okey. Okey kan, boleh faham kan? So bila you dah tahu ni, then you boleh pilih lemak-lemak yang sihat berbanding lemak-lemak yang tak sihat. Apa dia punya signifikan dia ni, lemak sihat dengan lemak tak sihat ni? Dia punya signifikan dia ialah kepada kita punya kesihatan jantung, kesihatan salur darah, kesihatan kardiovaskular lah. Dan juga dia mengurangkan risiko untuk you dapat arteriosklerosis ataupun penyumbatan dalam salur arteri. Tak kira lah arteri dalam jantung ke, atau arteri di dalam otak ke, atau arteri di dalam aorta ke, pada kaki ke. So ini akan mengurangkan risiko. Untuk mereka yang ada obesity, jadi ini pun nak kena jaga juga. Sebab apa? Bila anda boleh tukar anda punya lemak daripada lemak tepu kepada lemak tak tepu, lemak tak baik kepada lemak baik, dia akan memudahkan untuk anda kurangkan berat badan. Wiliana Binsu, selamat petang. So hopefully anda belajar sesuatu lah. Kalau untuk mereka yang nak turunkan berat badan, maka kena pandai pilih apakah fat ataupun apakah lemak yang sesuai untuk anda gunakan dalam pemakanan seharian. Okey, boleh faham kan? Boleh nampak kan? So hopefully anda belajar sesuatu pada petang ni. So kalau katakan apa yang saya kongsikan ni bermanfaat, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi dengan besok petang lah, dengan besok hari Khamis lah, hari Khamis petang dengan biarlah petang kita akan discuss pasal klinik punya services. Cuma kalau sebelum saya akhiri, mana tahu ada soalan nak tanya, boleh tanya pasal lemak ni. Kalau nak tanya boleh tanya pasal lemak. Sekejap saya stop yang ini dulu, and then kita akan balik ke Klinik Sabah punya FB page. Untuk kalau katakan anda nak pergi ke mana tadi tu, boleh juga follow kita punya Telegram channel, sebab setiap hari saya punya team akan update kita punya isu-isu ataupun info-info terbaru untuk anda tahu. Okey, Bless and Nili, selamat petang. Terima kasih. Okey, thank you very much untuk yang bersama-sama pada petang ini. Semua yang ada pada petang ni, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya page. InsyaAllah kita jumpa lagi. Husni ada soalan last. Macam mana nak kurangkan kolesterol jahat dalam badan? Sudah blood test, kolesterol jahat naik. Okey Husni, dia ada dua cara. Dia sebenarnya ada banyak cara, tapi dua cara yang penting adalah pertama, nak kena jaga diet lah. Jaga diet, kurangkan lemak-lemak, kurangkan minyak-minyak, kurangkan seafood, kurangkan fast food. Yang goreng-goreng semua nak kena kurang. Kena banyakkan sayur-sayuran hijau, kena banyakkan makanan ikan laut lah, kurangkan seafood, kurangkan fast food, especially macam KFC, McDonald, Maggi apa semua, itu semua akan meningkatkan kita punya lemak. Tapi pada masa yang sama, bila kita punya kolesterol jahat naik dan dia melepasi tahap tertentu, kalau katakan anda hanya buat diet saja untuk turunkan kolesterol tu mungkin tak berjaya. Jadi mungkin nak kena discuss dengan doktor tu. Doktor kemungkinan akan start you on medication lah, dengan treatment, dengan ubat untuk turunkan
kolesterol. Okey, kalau katakan kolesterol jahat you naik. Fashi Faro, TG ada kaitan dengan makanan karbo ke? Dia lebih kepada TG is triglyceride. Yes. Triglyceride level ni lebih mudah untuk naik dalam darah sekiranya you makan makanan yang mengandungi karbohidrat yang tinggi, especially yang simple carbohydrate lah. Macam simple carbohydrate ni macam minuman-minuman yang manis kan, carbonated drink. So ini akan mempercepatkan triglyceride naik dalam darah. So memang dia ada kaitan dan kita tak suggest untuk you, kalau katakan you punya cek darah tengok you punya TG memang tinggi, memang you nak kena cut you punya karbohidrat, especially yang simple carbohydrate lah, macam gula-gula yang manis-manis tu, kek-kek ke, gula ke kan, aiskrim, tu semua kena kurangkan. Sarapan roti pisang dengan peanut tu okey ke? Okey, insyaAllah peanut tidak tinggi kolesterol gitu. Kalau dekat sini minyak kacang kan, kacang dia tidak tinggi kolesterol. Dia ada kolesterol, dia adalah sumber lemak tak tepu. Sumber lemak tak tepu. Jadi dia adalah satu sumber lemak yang baik. Baik, right? Dia tidak sepatutnya meningkatkan kolesterol jahat lah dalam badan. Dia boleh meningkatkan kolesterol baik, HDL dalam badan. Okey, Flo? Thank you very much. Okay, Jumita, selamat petang. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada, mungkin sampai sini saja. Kita akan jumpa lagi besok petang. Jangan lupa like, jangan lupa follow Telegram channel kita juga di Klinik Sabah. InsyaAllah kita jumpa lagi besok petang. Okay? Sampai sini saja. Selamat petang dan jaga diri baik-baik. Thank you. Assalamualaikum.